أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jadi Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kesempatan untuk sama-sama bermuzakarah pengajian ilmu tajwid dengan menggunakan kitab Nurul Jamal syarah kepada matan Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Jadi Alhamdulillah, sambung perbahasan mengenai wajib. Sebelum ini kita flashback balik pada muka surat 83 yang mana hukum mat terbahagi kepada 3, iaitu wajib, jaiz dan lazim. Yang mana wajib itu sepakat qurra' pada matnya tetapi khilaf pada kadarnya. Dan ada juga mat yang dihukumkan sebagai jaiz, iaitu yang khilaf pada mat dan juga khilaf pada kadar. Manakala lazim pula sepakat pada kedua-duanya, sepakat pada mat dan sepakat pada kadar. Kita tengok apa yang dikatakan wajib itu. Imam Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah taala berkata, fawajibun in jaa ba'da mad, fawajibun in jaa hamdun ba'da mad fi kalimatin wa dhabi muttasil yu'ad. Memula dengan wajib apabila datang hamzah selepas daripadanya huruf mad di dalam satu kalimah dengan nama mad muttasil dikira. Jadi mad yang dihukumkan wajib ini boleh dikatakan satu saja, iaitu mad muttasil. Berdasarkan kita lah tajwid hafal nasim. Kalau tajwid qiraat mungkin dia ada perbahasan yang lain. Yang dihukumkan wajib itu kerana telah sepakat qurra' yang 10 dan lainnya pada matnya lebih daripada satu alif atau 2 harakat. Itu yang kata hukum wajib. Bila kata hukum wajib, maknanya wajib di sini lebih daripada 2 harakat. Maknanya sepakat semua kata mat wajib tak ada 2 harakat. Mesti lebih. Dalilnya sabit daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada awal bab pembahagian mat. Sebelum ni kita dah baca dah hadis Ibnu Mas'ud yang mana Abdullah bin Mas'ud ada orang metalaqi Quran kat dia. Ada seorang di kalangan tabi'in yang baca Quran dekat Abdullah bin Mas'ud dan dia baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara' dia baca pendek 2 harakat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud kata dia kata ma hakadha aqra'ani, lebih kurang gitu. Bukan begini yang diajarkan kepada aku. Maknanya Nabi SAW tak ajar aku macam ni. Kemudian anak murid dia tanya balik, baca bagian kaifa aqra'aka ya ibnu abi am. Dia kata macam mana diajarkan kepada engkau wahai wahai sahabat Nabi ibnu ummi abd. Maka dia pun jawab, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin famaddiduha. Maka dipanjangkan pada fuqara' menunjukkan bahawa mat ini wajib dibaca dengan panjang lebih daripada 2 harakat. Mat muttasil kan lah. Pada awal. Dan lagi telah ditakidkan oleh Imam Nujaziri rahimahullah ta'ala yang wafat pada 833 Hijrah di dalam kitabnya An-Nasr fi Qira'atil Ashr. Bermaksud, aku tercari-cari guru yang membaca qasar, iaitu 2 harakat pada mat muttasil, dan aku tidak menemui pada kiraat sahih mutawatir, begitu juga pada kiraat syazzah. Dia kata aku berdasarkan penelitian dan kajian aku duk talaqi. Imam Nujazari ni kerja dia memang talaqi banyak. Dia talaqi sana talaqi sini, guru ramai. Dia kata berdasarkan penelitian duk tengok duk jumpa guru ni jumpa guru tu, aku tak dapati pun sama ada kiraat sahih surah mutawatir maupun kiraat syazah pun tak ada yang baca mat muttasil 2 harakat. Dia kata tak ada. Sebab tu mat muttasil dihukumkan sebagai hukum wajib. Okey, baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Seterusnya dia kata tetapi khilaf pada kadarnya. Tetapi khilaf kadar dia khilaf. Ada ulama ni maknanya bukan pendapat. Ada riwayat mengatakan, riwayat ulama mengatakan mat muttasil 3 harakat, ada 4, 5 dan 6. Ini berdasarkan umum kiraat keseluruhan kiraat 10. Okey, baik. Mat muttasil wajib hukumnya muttasil pada namanya. Yang kata mat wajib muttasil ni kan, kita dah panggil mat wajib muttasil.
Wajib tu apa? Wajib tu hukum. Bukan nama dia. Nama dia muttasil. Dan juga bentuk. Muttasil tu apa orang kata bersambung dalam satu kalimah. Sebab tu ni namakan wadha bimuttasil yu'ad. Dikira bimuttasil. Maknanya nama dia kalau kita kata mat wajib saja kurang tepat lah, pasal kita panggil hukum. Sebaliknya sepatutnya kita panggil mat muttasil. Kalau kita tengok balik kitab-kitab tajwid dan juga kitab-kitab qiraat yang dalam bahasa Arab, dia tak sebut mat wajib, dia sebut mat muttasil. Mat muttasil kerana wajib tu hukum. Macam semayang lah. Semayang tu wajib, tapi kita tak kata saya melakukan perkara wajib. Tak, saya melakukan semayang. Lebih khusus. Kalau kata wajib tu umum, apa banyak benda wajib. Dia kata jadi kita kena bagi tahu yang lebih khusus sekali. Tak apalah, ni pasal dia tak ada alai lah. Mat muttasil saja lah hukum wajib, tapi nanti mat yang dihukumkan jaiz banyak. Kita tak boleh panggil mat jaiz satu saja, pasal mat jaiz yang lain pun ada. Yang ini apabila huruf mat bertemu dengan selepasnya hamzah dalam satu kalimah. Kadarnya dalam riwayat Hafs daripada qiraat Asim melalui Thariq Asy-Syatibi radhiyallahu anhum, 2 alif atau 2,5 alif, 4 atau 5 harakat. Ini jadi perbahasan juga, kerana di dalam matan Syatibi dinyatakan tak dinyatakan secara soreh, dan dikatakan bahawa Thariq Syatibi mengambil jalan 4 harakat, manakala 5 harakat daripada Thariq At-Taisir yang merupakan asal dan juga ambilan Imam Syatibi. Jadi kitab Taisir, kitab Taisir dia maknanya kitab Taisir dulu. Kitab Taisir tu dia bagi tahu kata mat muttasil baca 5 harakat. Kemudian turun pada tu dia ada 2 generasi. Imam Syatibi nak sampai kepada Imam Abu Amr Ad-Dani At-Taisir tu ada 2 generasi. Maknanya Imam Syatibi tak berguru dengan Abu Amr lah. Pengarang kitab Taisir tu dia tak berguru langsung. Maknanya turun generasi lepas pada tu, Imam Syatibi ambil kitab Taisir dan diringkaskan, dan dia pula muatkan bahawa mat muttasil. Dia ringkaskan kitab Taisir tu lah, dia ringkaskan dalam matan Asy-Syatibi, matan Syatibiyah. Dan dia kata dan disyarahkan oleh orang bahawa bacaan mat muttasil ialah 4 harakat. Kita faham lah kuliahan, kebanyakannya mengharuskan kedua-duanya daripada kerana kalau kita tengok sanad Quran pun akan lalu Taisir juga, manakala 4 merupakan ikhtiar daripada Imam Syatibi sendiri. Okey, baik, kita tengok mat muttasil. Contohnya bisu, auliya, yudiu, ni semua dibaca dengan panjang. Saya baca contoh pendek lah kan. Baca-baca yang kalau nak baca betul, baca Quran panjang-panjang, 4 atau 5 harakat. Dan boleh jadi juga mat muttasil itu berlaku dengan huruf kecil. Ni kita tengok huruf besar, ni huruf kecil pun ada. Kadang-kadang orang keliru pasal dalam kitab-kitab tajwid dia tak tulis contoh huruf kecil ni, dia tulis contoh huruf besar. Bila mai sini kata ni liyasuu, mat apa ni? Mat silah kot, bukan mat silah, mat muttasil lah, mat wajib muttasil, kerana waw kecil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, mat wajib muttasil. Al-malaikah, ni orang jangan keliru, orang tahu kata mat wajib muttasil kan. Ya kecil tak ada, ya kecil bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah, tak ada contoh dalam Quran. Okey, baik, jelas, mat wajib muttasil senang. Dan seterusnya Imam Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala menyambung lagi pada bait 44, wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Dan jaiz itu boleh mat dan qasar, seperti jika terpisah huruf mat dan hamzah. Dia kata yang jaiz tu boleh mat dan boleh qasar, harus, dah kata harus, boleh panjang dan boleh juga pendek. Setiap satu dalam satu kalimah, inilah nama mat munfasil. Okey, baik, kita tengok dia punya syarahan. Dihukumkan dengan hukum jaiz atau harus kerana khilaf qurra' 10 pada dan lainnya pada matnya. Ini ada yang membaca dengan qasar 2 harakat seperti mat asli, dan ada yang mengatakan lebih. Jadi ada yang kata mat yang dihukumkan dengan hukum jaiz ni boleh baca 2 harakat. Boleh baca 2 harakat. Dan ada juga mengatakan baca lebih pun tak apa. 2 pun boleh, lebih pun boleh. Yang mat yang dihukumkan dengan hukum jaiz. Okey, baik.
sama ada jadi yang kata lebih tu pula khilaf. Yang kata yang kata 2 harakat. Lepas tu ada yang kata khilaf. Lebih itu khilaf pula. Ada yang kata 3, 4, 5, 6. Jadi kesimpulannya mat yang dihukumkan dengan hukum jaiz ni boleh dibaca dengan kadar sama ada 2, 3, 4, 5 atau 6 menurut qiraat yang kita baca. Maknanya bukan bila kata jaiz ni kita boleh baca mana-mana. Tak, tengok kita nak baca qiraat mana, kita nak baca riwayat siapa, kita nak baca turuk yang mana, turik yang mana, maka di situ akan menentukan salah satu daripada bacaan yang perlu ditunaikan. Okay, mat yang dihukumkan dan jaiz terdapat 3 jenis mat. Hukum jaiz tak macam hukum wajib. Wajib ada satu mat muttasil yang hukum wajib. Manakala yang mat yang hukum jaiz ada 3. Dibentangkan dalam ni. Ni yang pertama sekali mat munfasil, yang kedua mat arid lisukun, dan yang ketiga mat badal. Kerana ketiga-tiga mat ni boleh baca 2 dan boleh baca lebih daripada 2. Sebab tu dihukumkan sebagai hukum jaiz lah. Boleh baca 2 dan boleh baca lebih daripada 2. Okey, baik. Kita tengok satu-satu tafsilannya. Yang pertama sekali mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil jaiz pada hukumnya. Yang kita nak panggil jaiz tu hukum, bukan nama. Dan yang munfasil itulah nama dan bentuk. Sepatutnya kita panggil dengan nama mat munfasil. Bukannya mat Allahumma salli alaihi wasallam, bukan mat jaiz. Tapi dah bangsa Melayu kita lebih terkenal dengan nama mat jaiz, tak apalah, itu benda dah makruf kan. Benda dah makruf, maka tak perlulah kita mengganggu atau apa menyebabkan berlaku kekacauan di situ. Siapa nak panggil mat jaiz pun tak apalah. Tapi nak beritahu yang tepatnya dalam kitab-kitab Arab pun dinyatakan mat munfasil. Okey, baik. Seterusnya Allahumma salli alaihi Muhammad. Di sini dia beritahu yang kata mat munfasil ni, yang kata mat munfasil ni juga adalah apabila huruf mat bertemu dengan hamzah pada 2 kalimah. Ni kita sedia maklum lah, orang yang mengaji tajwid daripada dulu ni, daripada kita kecil-kecil ni, kita dah sedia maklum bahawa mat munfasil bertemu dengan mat dalam bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Yang ini huruf mat pada akhir kalimah dan hamzah pada awal kalimah. Yang berikutnya kadarnya dalam riwayat Hafs daripada qiraat Asim melalui Tariq Asy-Syatibi radhiyallahu anhum, iaitu 2 alif atau 2 alif setengah. Sama macam mat muttasil tadi mat muttasil kan, mat wajib muttasil 4 dengan 5 agak, mat jaiz munfasil pun 4 dengan 5 agak, sama juga. 4 daripada Tariq Syatibiyah dan juga 5 daripada Tariq Taisir. Manakala dalam Tariq Thayyibah, kalau kita tengok daripada semua menurut keseluruhan daripada skop qiraat 10, maka kita akan dapati bahawa mat yang dikatakan mat munfasil ni dihukumkan jaiz dikarenakan Allahumma salli alaihi wasallam, dikarenakan mempunyai pelbagai bacaan yang berbeza menurut riwayat dan juga qiraat yang berbeza. Okey, baik. Manakala menurut Tariq Thayyibah pula daripada Hafs An-Asim Hafs An-Asim, Tariq Thayyibah boleh dibaca qasar. Tariq Syatibi boleh baca 4 dengan 5 mat jaiz munfasil tapi kalau Tariq Thayyibah boleh baca 2, 4, 5, boleh pilih 2, 4, 5. Tetapi dia kata kalau kita nak baca 2 rakaat, tetapi terdapat tahrirat atau undang-undang atau qanun yang perlu diraih. Kena mengaji dulu. Kalau kita nak baca mat jaiz munfasil 2 rakaat baca Quran, Tariq Thayyibah mat munfasil 2 rakaat, kena mengaji dulu. Jangan main terus baca tanpa kita pelajari tahrirat dia, undang-undang dia dulu. Kena tahu loh apa yang perlu diraih kalau kita baca mat jaiz munfasil 2 rakaat. Okey, baik. Ni dia tatapan umum untuk kalau yang baca mat jaiz munfasil 6 rakaat, iaitu riwayat Warsh dan juga qiraat Hamzah. Yang baca 4 rakaat Ibnu Amir, Asim, Kisai, Khalaful Ashir. Ini Asim termasuk baca 4, 5. Yang baca 2 rakaat riwayat As-Susi, Ibnu Katsir, Abu Ja'far dan Yaqub. Baca 2 atau 4, maknanya 2 wajah lah, Qalun dan juga Duri Abi Amr radhiyallahu anhu ajma'in. Okey, baik. Sebab tu hukum dia jaiz, pasal menurut qiraat 10 masing-masing mempunyai perbezaan
Ada yang kata boleh baca 2, ada boleh baca kata lebih daripada 2, dan lebih daripada 2 ada sampai kata mat jaiz munfasil baca 6 harakat. Tapi kita hafal nasim tak ada lah, thayyibah pun dekat 5 lah paling maksimum. Okey, kita tengok mat jaiz, contoh-contoh mat jaiz munfasil. Allahumma salli alaihi Muhammad. Mat jaiz munfasil terbahagi kepada 2. Yang pertama mat munfasil hakiki, mat munfasil hakiki, dan yang kedua munfasil hukmi. Munfasil hukmi, ada munfasil hakiki dan ada munfasil hukmi. Yang kata munfasil hakiki ni ialah yang berlaku secara hakiki, iaitu kita nampak jelas 2 kalimah tu. Qu anfusakum, nampak qu anfusakum, jelas nampak 2 kalimah. Bima unzila fi adanihim, jelas nampak 2 kalimah, pertemuan tu dalam 2 kalimah. Begitu juga kalau pertemuan 2 kalimah tu huruf kecil, ni pun kira mat jaiz munfasil juga, tapi munfasil hakiki mat jaiz munfasil hakiki. Fa'u ila, patutnya waw kecil bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Ni alif kecil bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. Walau tara idhi, dan juga ya kecil bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimah. Jangan kata maksilah ni bukan maksilah. Maksilah hanya berlaku selepas daripada ha bulat, ha kinayah, baru jadi maksilah. Kalau selepas dia, kalau huruf kecil ni bukan tak cantum dengan ha kinayah, maka dia bukan maksilah, dia dipanggil sebagai sama ada mat asli atau mat munfasil. Tengok keadaan dia. Di sini mat munfasil hakiki, mat munfasil hakiki, pasal nampak 2 kalimah. Ada bahagian yang kedua pula mat munfasil hukmi. Hukmi ni pasal apa? Pasal nampak tulis 1 kalimah tetapi asalnya 2 kalimah. Gitu. Nampak tulis ni 1 kalimah, contohnya ya ayyuha, tetapi asal dia 2 kalimah. Asal dia 2 kalimah. Sebab tu dia dipanggil sebagai hukmi. Hukum. Dari sudut hukum saja. Dari sudut hukum saja dia tu hukum, maknanya dia hukum dia sama dengan mat jaiz di atas ni. Boleh baca 4, 5 dan juga boleh baca 2 daripada tariq thayyibah. Ya ayyuha. Kita dah kata sini tak boleh baca 2 ni, tak boleh baca 2 kalau tariq thayyibah lah. Siapa yang mengaji tariq thayyibah boleh baca 2 sini. Dia ni adalah mat munfasil hukmi. Ya, pasal dia asal dia kalimah ya ayyuha tu ya 1, ayyuha 2. Cuma dalam rasam Osmani ditulis 1 kalimah tu lah. Ha antum, maksudnya ha tanbih dengan antum ni, dhamir antum digabungkan sekali dan rasam Osmani. Rasam Osmani lah yang tulis begini. Ya Ibrahim, kalau kita tulis saja-saja pun kita akan tulis ya Ibrahim 2 kalimah. Tetapi dalam Al-Quran rasam Osmani ditulis dengan 1 kalimah ya ayyuha, digabung sekali tu. Ya Ibrahim. Maka walaupun dia digabung dan jadi 1 kalimah, tetapi dia tetap dianggap sebagai 2 kalimah dan hukumnya ialah mat jaiz munfasil hukmi, dari sudut hukum. Okey, baik. Seterusnya mulhaq mat munfasil. Kita tengok apa yang termasuk daripada mulhaq, termasuk daripada mat munfasil juga hukum sama. Dia bentuk dia lain sikit tapi hukum dia sama macam mat munfasil. Kalau kita baca mat munfasil 4, mai dekat dia pun baca 4. Mat munfasil kita baca 5, mai dekat dia pun baca 5. Kalau mat munfasil kita baca daripada tariq thayyibah baca 2, maka dekat dia pun baca 2 juga. Sama hukum, kena sama dengan sekata kan, iaitu mat silah kubra atau mat silah tawilah. Yudillu bihi illa, dekat sini kalau mat munfasil kita baca 2, sini pun kita baca 2 lah. Jangan kita kata mat munfasil baca 2, sini kena baca 4, 5 dak. Sama, kena sekata kan antara mat munfasil dan juga mulhaq mat munfasil. Walaupun nama ada lain, kita kata ini nama lain, dia bukan mat munfasil. Yang nak kena sekata tu dak. Dia mulhaq mat munfasil, jadi dia perlu sekatakan dengan mat munfasil. Walau aslamah, dia mat silah kubra atau mat silah tawilah. Mat munfasil hanya berlaku ketika wasal saja. Adapun ketika waqaf pada huruf mat, maka tidak berlaku mat munfasil kerana tidak bertemu dengan hamzah. Contohnya kalau kita berhenti ku anfusakum, kita berhenti dekat ku, maka tak jadi. Jangan pergi baca panjang. Ni ada tanda panjang. Tanda panjang tu dia tunjuk kata kalau kita baca sambung. Kalau kita berhenti ku 2 harakat jadi mat asli.
Pasal apa? Kerana mat munfasil atau mat jaih munfasil hanya berlaku panjang ketika bertemu dengan hamzah, kan kita beritahu dah. Sebab apa jadi mat munfasil? Atau sebab apa jadi mat jaih munfasil? Kerana bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bertemu tu ialah bertemu dalam lafaz, bukan bertemu dalam tulisan semata-mata. Bertemu dalam lafaz baru kita baca panjang. Kalau kita berhenti tak bertemu, tak ada hamzah, kita tak sebut hamzah, tak bertemu. Bila tak bertemu maka memanglah tulisan sentiasa bertemu, tapi kita baca tu, kita baca sebut hamzah sekali ya. Kalau sebut hamzah sekali ya baca panjang. Kalau tak sebut hamzah saja, maka kita baca 2 harakat, dia akan jadi mat asli. Ni lagi lah, dia terus tak jadi mat, yudhillu bih, mat silah tawilah atau kubra, dia akan diterus, dibaca dengan tanpa mat, dengan tanpa mat. Habis. Dan yang peringkat berikutnya ialah pada bait 45, Syekh Sulaiman Jabzuri berkata, wa mithlu dha in arada sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu. Dan ini kita akan baca atau kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kerana saya pun ada hal lain. Takat ini saja. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang cintakan Al-Quran dan sentiasa mendampingi Al-Quran, dan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita di dunia dan juga di hari kemudian di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarat suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa jazakumullah ala husni istima'ikum.